Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid tahun 5? Cikgu Hairi berharap semua murid tahun 5, terutamanya murid tahun 5 Al-Farabi, berada dalam keadaan sihat bersama keluarga masing-masing. Cikgu harap semua sudah bersedia dan sentiasa terus bersemangat untuk belajar di rumah masing-masing. Bertemu lagi pada minggu ini, kita akan teruskan pembelajaran matematik kita. Pada minggu ini kita akan belajar secara online ataupun PDPR di rumah masing-masing. Pada minggu ini cikgu akan teruskan pembelajaran berkenaan dengan topik perpuluhan, yang mana pada minggu ini kita akan belajar bagaimana untuk membundarkan perpuluhan sehingga 3 tempat perpuluhan. Cikgu harap kamu boleh buka buku teks kamu bermula muka surat 70 sehingga muka surat 72. Di situ ada isi pembelajaran yang kita akan belajar pada minggu ini. Baik, sebelum kita belajar bagaimana kita nak bundarkan perpuluhan, kita ulang kaji dahulu serba sedikit tentang nombor perpuluhan. Jadi cikgu harap kamu semua dah boleh baca macam mana kita nak baca nombor perpuluhan yang ada dekat depan kamu. Nombor perpuluhan yang ada cikgu tuliskan ini ialah macam mana kita nak baca 4.789. Baik, di dalam nombor perpuluhan kita perlu tahu nilai tempat ataupun tempat perpuluhan, di mana pengetahuan ini kita perlu faham untuk kita gunakan semasa kita nak bundarkan nombor perpuluhan. Jadi nombor perpuluhan ini dia ada 3 tempat perpuluhan. Kita ada 1 tempat perpuluhan, 2 tempat perpuluhan dan 3 tempat perpuluhan. Jadi di mana tempat-tempat perpuluhan tersebut? Pertama, kita tengok. Okey. 1 tempat perpuluhan berada di digit ataupun nombor 7, yang mana selepas titik perpuluhan, nombor yang pertama itu kita akan panggil dia sebagai 1 tempat perpuluhan ataupun per 10 nilai tempat dia. Okey, situ kita panggil 1 tempat perpuluhan. Okey, seterusnya nombor 8 ataupun digit 8, iaitu 2 nombor selepas titik perpuluhan, kita akan panggil sebagai 2 tempat perpuluhan. Dan seterusnya akhir sekali, nombor 9 ataupun digit 9, kita akan panggil dengan 3 tempat perpuluhan, yang mana 3 nombor selepas titik perpuluhan itu kita panggil 3 tempat perpuluhan. Jadi faham kamu kena faham betul-betul. Ini kita panggil nombor 7 ni kita panggil 1 tempat perpuluhan. Nombor 8 kita panggil 2 tempat perpuluhan. Dan akhir sekali 9 ni kita panggil dengan nama 3 tempat perpuluhan. Ini kamu kena faham. Selain itu, sebelum kita belajar tentang bundarkan nombor perpuluhan, cikgu suka untuk ingatkan berkenaan dengan pembundaran ini lebih kurang dengan pembundaran nombor bulat. Kamu ada belajar dulu berkenaan dengan bagaimana kita nak bundarkan nombor bulat. Cikgu ada kenalkan kamu dengan nombor kaya dan nombor miskin. Kamu ingat? Okey, nombor miskin terdiri daripada nombor sifar 1, 2, 3 dan 4. Manakala nombor kaya nombor 5, 6, 7, 8 dan 9. Yang mana apa-apa nombor yang kita bulatkan nanti, kalau nombor tu nombor miskin, kita tak perlu buat apa-apa. Tapi kalau nombor yang kita bulatkan nanti ialah nombor kaya, nombor tu kita kena tambah dengan 1. Kita akan teruskan nanti. Kita akan tengok macam mana nak bundarkan nombor perpuluhan satu persatu. Kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini, yang mana kita akan belajar bagaimana kita nak bundarkan nombor perpuluhan kepada 1 tempat perpuluhan, 2 tempat perpuluhan dan 3 tempat perpuluhan. Jadi kita pergi dulu yang pertama. Kita akan belajar bagaimana nak bundarkan nombor perpuluhan kepada 1 tempat perpuluhan. Cikgu ambil satu contoh nombor perpuluhan. Contohnya kita ada 6.25 bagaimana kita nak tukarkan ataupun kita nak bundarkan nombor perpuluhan yang cikgu tulis ni kepada 1 tempat perpuluhan. Pertama sekali, kita kena gariskan di manakah 1 tempat perpuluhan di dalam nombor ini. Ini ialah titik perpuluhan yang kita dah belajar tadi. 1 tempat perpuluhan berada 1 nombor selepas titik perpuluhan. Di mana? Di nombor 2. Ini kita kena gariskan terlebih dahulu 1 tempat perpuluhan. Yang kedua,
kita kena buat satu garisan ataupun tiang di sebelah satu tempat perpuluhan tersebut. Okey, macam ni satu tempat perpuluhan kan. Jadi kita kena buat tiang di sebelah dia. Kita buat garisan di sini macam huruf T lah. Itu yang kedua. Yang ketiga, cikgu nak kita akan bulatkan nombor di sebelah tiang ni. Nombor yang di sebelah tiang ni kita kena bulatkan. Nombor inilah yang kita akan semak ataupun kita periksa sama ada nombor itu ialah nombor miskin ataupun nombor itu adalah nombor kaya. Sekiranya nombor yang kita bulatkan itu ialah nombor miskin, kita tak perlu buat apa-apa. Namun sekiranya nombor yang kita bulatkan itu ialah nombor kaya, kita perlu tambah satu. Di mana? Okey, kita tengok. Sekarang nombor yang kita bulatkan itu ialah nombor berapa ni? Nombor 5. Okey, nombor 5 berada di mana? Di nombor kaya. Jadi bila nombor kaya, kita kena tambah satu. Tambah satu di mana? Kita kena tambah satu di satu tempat perpuluhan tersebut. Kat sini kena tambah satu di sini. Jadi 2 tambah 1 berapa? 3. Kita turunkan je semula. Apa-apa nombor yang di selepas tiang ini kita abaikan. Jadi jawapannya, nombor ini apabila dibundarkan kepada satu tempat perpuluhan, dia akan jadi 6/3. Nombor yang di belakang ni semua kita abaikan. Kita sambung bagaimana kita nak bundarkan nombor perpuluhan kepada 2 tempat perpuluhan. Cikgu ambil satu contoh nombor 24.813. Bagaimana kita nak bundarkan nombor ni kepada 2 tempat perpuluhan. Step dia ataupun cara dia sama macam satu tempat perpuluhan tadi. Yang pertama, kita gariskan di mana 2 tempat perpuluhan. Ini adalah titik perpuluhan. 2 tempat perpuluhan di mana? Ini adalah satu tempat perpuluhan. Di sini ialah 2 tempat perpuluhan. 2 tempat perpuluhan berada di sini, di digit ataupun nombor 1. Yang pertama. Yang kedua, kita kena buat apa cikgu cakap tadi? Kita kena gariskan ataupun kita buat huruf T di sebelah 2 tempat perpuluhan tersebut. Dah garis, kita bulatkan nombor di sebelah tiang, yang mana nombor ni yang kita akan tengok sama ada nombor ini adalah nombor miskin ataupun nombor kaya. Jadi 3 yang kita bulatkan ini berada di mana? Berada di nombor miskin. Jadi kita tak perlu buat apa-apa. Okey, kita garis, kita tuliskan sahaja nombor tu. Turunkan balik semula. 1/8.4 kita turunkan. Cikgu kata apa? Nombor di belakang tiang ni kita abaikan, kita tak perlu tulis apa-apa. Dan akhir sekali jawapan yang kita akan dapat ialah 24.81. Ini nombor apabila dibundarkan kepada 2 tempat perpuluhan, kita akan dapat nombor ini. Okey, faham? Kita pergi contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua, contohnya cikgu ada 81.219. Sama juga cara dia. Kita gariskan dulu di mana 2 tempat perpuluhan. Ini titik perpuluhan, 1 tempat perpuluhan, 2 tempat perpuluhan berada di sini. Apa nak kita buat lepas tu? Kita gariskan ataupun kita buat huruf T di sebelah 2 tempat perpuluhan. Lepas tu kita bulatkan nombor di sebelah tiang ni. Nombor ni kita bulatkan sebab kita nak tengok nombor ni, adakah nombor tu ialah nombor miskin ataupun nombor kaya. Jadi 9 berada di mana? 9 berada di nombor kaya. Apa kita kena buat? Kita kena tambah 1. Di mana? Di 2 tempat perpuluhan tu. Di sini kita kena tambah 1. Jadi 1 tambah 1 bersamaan dengan 2. Yang ni kita turunkan je. Titik 18. Apa nombor di belakang tiang ni kita abaikan. Jadi akhir sekali nombor ni bila kita bundarkan kepada 2 tempat perpuluhan, kita akan dapat 81.22. Itu sahaja. Step dia sama, cuma 2 tempat perpuluhan. Baik, kita sambung. Bagaimana pula kita nak bundarkan nombor perpuluhan kepada 3 tempat perpuluhan. Satu nombor contoh cikgu bagi, cikgu ada 9.256.
Bagaimana cikgu nak bundarkan nombor ni kepada 3 tempat perpuluhan? Macam biasa, langkah dia pertama kita gariskan di mana 3 tempat perpuluhan. Okey, ni titik perpuluhan. Kita nak gariskan di mana 3 tempat perpuluhan. Ni 1 tempat perpuluhan, 2 tempat perpuluhan, di sini 3 tempat perpuluhan kita gariskan. Selepas tu kita buat apa? Kita letakkan tiang di 3 tempat perpuluhan tu. Buat garisan. Apa nak buat lepas tu? Kita bulatkan nombor di sebelah tiang ni. Yang mana nombor ni yang kita akan tengok sama ada nombor ini berada di nombor miskin ataupun nombor kaya. Nombor ni nombor berapa? Nombor 7. 7 berada di mana? 7 berada di sini, iaitu berada di nombor kaya. Kita kena buat apa? Kita kena tambah 1. Kita kena tambah 1. Kita tambahkan 1 di 3 tempat perpuluhan tu. Di sini kita kena tambah 1. Jadi 6 tambah 1 bersamaan dengan 7. Nombor lain kita turunkan 5, 2, titik perpuluhan dan 9. Apa-apa nombor di belakang tiang ni kita abaikan. Jadi apabila kita dapat jawapan ni, kita akan dapat 9.257. Nombor perpuluhan ni apabila dibundarkan kepada 3 tempat perpuluhan, kita akan dapat 9.257. Jelas? Contoh yang kedua untuk 3 tempat perpuluhan. Contoh cikgu ada 61.2534. Bagaimana kita nak bundarkan kepada 3 tempat perpuluhan? Cara dia macam biasa, gariskan di mana 3 tempat perpuluhan berada. Ini titik perpuluhan, 1 tempat perpuluhan, 2 tempat perpuluhan, 3 tempat perpuluhan. Kita gariskan terlebih dahulu. Lepas tu kita buat apa? Kita letakkan tiang ataupun huruf T di sebelah 3 tempat perpuluhan. Seterusnya kita bulatkan nombor di sebelah tiang. Untuk kita semak sama ada nombor ini berada di nombor miskin ataupun nombor kaya. Nombor 4 berada di mana? Nombor 4 berada di nombor miskin di sini. Jadi kita tak perlu buat apa-apa dengan nombor tersebut. Kita turunkan sahaja nombor tu. Yang ada 3, 5, 2, perpuluhan 1 kita turunkan, 6 kita turunkan. Apa kita nak buat kat sini? Kita abaikan apa-apa nombor di belakang tiang ni. Dan akhirnya sekali kita akan dapat jawapan dia 61.253. Selesai. Bagaimana kita nak bundarkan kepada 3 tempat perpuluhan.